Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke tajuk utama, berpantang maut sebelum ajal. Nasib itu dialami seorang pemandu yang nyaris maut selepas kereta dipandunya dirempuh sebuah lori dari arah belakang. Dalam video yang tular di media sosial, pemandu terbabit terselamat walaupun kenderaannya remuk teruk akibat nahas itu. Kejadian kira-kira jam 3 petang tadi berlaku di persimpangan lampu isyarat Jalan Ipoh di Ibu Negara. Video yang dirakam menerusi kamera papan pemuka kereta saksi kejadian memaparkan insiden lori berkenaan merempuh Myvi terbabit dan beberapa kenderaan lain. Nahas membabitkan kira-kira 7 kenderaan lain. Sejurus kejadian, rakaman video oleh saksi lain memaparkan orang ramai segera membantu menyelamatkan pemandu berkenaan. Mangsa lelaki terbabit kemudiannya dilihat berjaya keluar dari bangkai keretanya. Setakat ini belum ada sebarang maklumat lanjut berkaitan mangsa dan kejadian itu. Serabai 10 waris dibenarkan memasuki tanah perkuburan dan berada di zon menunggu yang ditetapkan bagi proses pengebumian jenazah COVID-19 bukan secara berkumpulan di Selangor. Kebenaran itu tertakluk bagi tanah perkuburan Islam seliaan pihak berkuasa tempatan PBT dan Kariah Masjid semasa tempoh fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN. Menurut satu kenyataan Esko Hal Ehwal Agama Islam, Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal Selangor, Muhammad Zawawi Ahmad Murni, bagi proses pengebumian secara berkumpulan pula hanya 2 waris dibenarkan. Segala proses pengebumian akan dilaksanakan mengikut SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Bagi pengebumian Kariah COVID-19 seliaan masjid pula, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah menetapkan beberapa tanah perkuburan berpusat. Proses pengebumian akan dilaksanakan petugas kubur atau sukarelawan pertubuhan bukan Islam kerajaan yang mendapat tauliah JAIS. Bagi pengebumian kematian biasa, 20 waris dan 5 ahli jawatan kuasa AJK Masjid dibenarkan hadir bagi bacaan talqin serta tahlil di tanah perkuburan Kariah seliaan masjid. Waris turut dibenarkan membawa imam serta pembantunya untuk bacaan talqin dan tahlil di tanah perkuburan bersepadu seliaan PBT. Semua pihak juga perlu mematuhi semua syarat untuk hadir ke tanah perkuburan termasuk perlu lengkap 2 dos vaksin serta berziarah pada waktu dan masa yang dibenarkan sahaja. Projek Transit Bas Rapid Iskandar Malaysia di Johor membabitkan kos RM2.56 bilion akan mula beroperasi menjelang akhir tahun 2023. Projek itu kini yang sudah 21.57% siap sedang menjalani proses ujian rintis bas transit rapid dalam kawasan wilayah pembangunan Iskandar IRDA sejak 8 April lalu. Exco Kejeraya Pengangkutan dan Infrastruktur Johor Solihan Badri berkata, IRDA telah melabur RM151 juta bagi memutamatkan reka bentuk kejuruteraan infrastruktur, menilai reka bentuk keperluan operasi dan keuangan, kerja-kerja penyiasatan dan pengambilan balik tanah. Bas rapid itu adalah sistem komprehensif pertama di Malaysia dan akan menjadi tulang belakang kepada sistem pengangkutan awam di Iskandar Malaysia. Ia disambung ke projek sistem transit rapid RTS Johor Bahru, Singapura, lapangan terbang di Senai Larkin Central, landasan berkembar kempas dan terminal feri antarabangsa di Setulang Laut dan Iskandar Puteri. Seorang wanita menemui semula barang kemas miliknya bernilai RM70,000 selepas menyelongkar longgokan sampah di depo idaman di Sik Kedah. Ahli keluarga wanita itu dipercayai membuang bekas yang menyimpan barang kemas terbabit bersama sampah lain di rumahnya semalam. Wanita dikenali sebagai Cik Puan Suria dan beberapa pekerja syarikat konsesi pembersihan environment idaman mula menyelongkar sampah yang dikutip 8 pagi semalam. Barang kemas itu masih tersimpan dalam bekas ditemui semula kira-kira 30 minit kemudian. Kejadian tersebut kini tular di media sosial dan warga maya menganggap keluarga berkenaan bernasib baik apabila menemui semula barangan kemas berkenaan. Sumber turut memaklumkan wanita berkenaan difahamkan menyedari ahli keluarganya tersilap membuang bekas simpanan barangan kemas itu. 375 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Matang di Kuching, Sarawak menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Kampung Telaga Air. Mereka antara kumpulan pertama daripada 76,400 pelajar berusia 12 hingga 17 tahun di seluruh Sarawak yang menerima suntikan dos pertama bermula hari ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata, untuk kumpulan pertama, vaksinasi diberi kepada pelajar berusia 16 dan 17 tahun dan remaja 12 hingga 15 tahun yang mempunyai komorbid.
Pemberian imunisasi COVID-19 untuk remaja berumur 12 hingga 15 tahun yang sihat dijadualkan pada penghujung bulan September mengikut bekalan stok vaksin yang akan kita terima. Dan juga Sarawak akan menjalankan pemberian imunisasi di PPV awam, pusat pemberian vaksin, di sekolah-sekolah dan juga klinik-klinik kesihatan. Vaksinasi kemudian akan diteruskan kepada 289,200 pelajar berusia 12 hingga 17 tahun di Sarawak. Daripada jumlah itu, 96,400 merupakan pelajar berusia 16 hingga 17 tahun. Sarawak mensasarkan semua remaja yang berusia 16 dan 17 tahun lengkap vaksinasi sebelum sesi persekolahan bermula 3 Oktober ini. Bagi remaja berusia 12 hingga 15 tahun pula, sasaran lengkap vaksinasi ditetapkan pada Minggu ke-4 Oktober. Sementara itu, ibu bapa pelajar yang ditemui menyambut baik keputusan kerajaan memberi vaksin kepada anak mereka. InsyaAllah yang akan jadi yang terbaik untuk kita. Anak saya pun rasa bangga dan dia tidak ada rasa was-was untuk melaksanakan vaksin untuk pagi ini. Jadi tak ada masalah bagi saya untuk membenarkan dia untuk vaksin. Walaupun suntikan vaksin diberikan secara berperingkat, namun ia sedikit sebanyak mengurangkan keresahan mereka mengenai keselamatan anak-anak ketika berdepan peningkatan kes COVID-19. Ia satu kelegaan kepada kami ibu bapa khususnya ya apabila mengetahui kerajaan akan memberikan pemberian suntikan vaksin COVID-19 ini kepada remaja berumur 18 tahun ke bawah. Apabila sesi persekolahan bermula nanti, sekurang-kurangnya kita tahu bahawa anak-anak kita terlindung daripada sebarang jangkitan COVID ini. Separuh daripada populasi keseluruhan rakyat Malaysia atau 50.5% iaitu 16,492,295 orang telah lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV di laman sosialnya memaklumkan 64.1% atau 20,943,582 orang daripada populasi keseluruhan pula telah mendapatkan sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sebanyak 320,452 dos vaksin COVID-19 melibatkan 128,038 dos pertama dan 192,414 dos lengkap juga diberikan semalam. Ia menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos vaksin sebanyak 37,392,241. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK dilancarkan pada 24 Februari lalu bagi memberikan vaksinasi untuk membendung pandemik COVID-19 di seluruh negara. Setelah 15 tahun bersiaran dan melalui pelbagai pembaharuan dan perubahan, kini TV9 kembali dengan wajah baru dengan slogan Janji Happy. Siaran TV9 menampilkan konsep lebih ceria dan santai yang memaparkan rancangan lebih menarik untuk seisi keluarga. Ini termasuk penampilan khas muka-muka baru di TV9 dan pendekatan berita yang lebih dekat dengan komuniti menerusi buletin TV9. Menurut Ketua Pegawai Operasi TV9, Sherina Nordin, wajah baru TV9 ini selari dengan pembaruan program TV9 yang lebih santai dengan menerapkan dua komponen utama TV9 iaitu keluarga dan kepentingan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika sidang media secara maya yang turut menampilkan rakan-rakan TV9 seperti Datuk Roshamno, Alif Sata, Naim Daniel, Amira Rosli dan Zafri Aziz Desa. Dalam sembang viral dengan tetamu jemput. Perubahan ketara di kawasan lereng dan puncak Gunung Jerai dikesan hasil analisis data geospasial pemetaan udara yang dilakukan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Azhari Muhammad berkata pemetaan itu akan digunakan bagi tujuan perkongsian maklumat pelbagai oleh agensi berkaitan dalam menyediakan langkah mitigasi bencana kepada penduduk di kawasan yang terjejas dengan kejadian kepala air di Yan. Jadi itu yang sangat penting ya. Dan maklumat ini yang dikutip oleh pihak JUPEM sebenarnya tidaklah
disimpan begitu saja oleh pihak Jupom. Kita akan wujudkan satu portal yang sedia ada. Kita bangunkan job portal yang kita namakan sebagai MyGeosurf di Jupom, dan semua maklumat tadi akan dimasukkan ke dalam portal Jupom tadi itu dan dikongsi dengan semua agensi-agensi teknikal dan juga agensi yang memberi tindak balas kepada setiap bencana yang berlaku tadi. Jelasnya perkongsian data ini penting kerana tiada satu agensi khusus mempunyai kepakaran menyeluruh dalam soal pengurusan bencana seperti itu. Antara perubahan ketara yang dikesan adalah pembentukan alur sungai yang baru dengan keluasan sehingga 50 meter. Turut dikesan pembentukan parut atau kesan tanah runtuh. Ini data amat penting kepada JMG kerana dia ada nilai X, Y dan Z, di mana bila ada X, Y dan Z ni maksudnya kita boleh buat analisis kepada data tersebut lah. So inilah keperluan yang amat diperlukan oleh pihak JMG lah. So pihak Jupom bekalkan ni, so kita dapatlah perubahan morfologi dan juga sebagaimana disebut tadi lah, sebelum dan selepas. So kita analisis benda tu lah. So sekarang ni pun masih lagi dalam proses kita membuat analisis lah. So maknanya macam kita kata nak beritahu sekarang berapa persen tu kat JMG tak dapat lagi. Selepas kita buat analisis detail baru kita come out lah dengan berapa sejauh mana perubahan tu, Datuk. Pemetaan ini dilakukan bermula 21 Ogos hingga 4 September lalu menggunakan kapal terbang. Kejadian kepala air di Titi Hayun Yan telah mengakibatkan banjir di beberapa buah kampung di kaki Gunung Jerai pada 18 Ogos lalu selain mengorbankan 6 nyawa.